Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Danish Aiman bin Syahrul Rizman. Hari ini akan membentangkan pernyataan masalah bagi filem Blood Brothers Bara dan Naga. Filem Blood Brothers Bara dan Naga mengangkat isu konflik kekeluargaan dan hubungan adik-beradik yang retak sebagai asas kepada perkembangan konflik di dalam cerita ini. Perpecahan dalam institusi keluarga menyebabkan watak utama membesar dalam keadaan emosi yang tidak stabil, sekaligus menimbulkan perasaan kecewa dan salah faham di antara keluarga yang berpanjangan. Hubungan kekeluargaan yang kurang harmoni ini memberikan kesan kepada cara mereka membuat keputusan di dalam hidup mereka. Selain daripada itu, filem ini turut menonjolkan krisis identiti dalam kalangan golongan muda, terutama di kawasan bandar, di mana individu mengalami kekeliruan dalam menentukan arah hidup serta nilai yang ingin dipegang. Dalam usaha untuk mendapatkan rasa dihargai dan diterima, mereka mudah terpengaruh dengan gaya hidup yang kelihatan menjanjikan pengiktirafan dan sokongan sosial. Masalah ini juga menjadi lebih serius apabila digabungkan dengan tekanan ekonomi dan kesempitan hidup. Kekurangan peluang pekerjaan dan juga beban kewangan menyebabkan sebahagian watak melihat aktiviti berisiko sebagai satu cara untuk memperbaiki kehidupan. Tekanan yang berterusan ini turut mempengaruhi kestabilan emosi serta pertimbangan dalam membuat pilihan. Di samping itu, pengaruh persekitaran dan budaya gangsterisme memainkan peranan dalam membentuk tingkah laku dan pandangan hidup bagi watak-watak di dalam filem ini. Budaya ini sering menekankan kesetiaan kumpulan dan kekuatan sebagai simbol kejayaan, sehinggakan konsep persaudaraan disalah tafsir dan digunakan untuk membenarkan tindakan yang kurang wajar. Gabungan-gabungan faktor-faktor ini akhirnya membawa kepada kitaran konflik dan ketegangan yang berpunca daripada dendam serta pilihan hidup yang kurang tepat. Keadaan ini berlarutan kerana setiap tindakan yang diambil tanpa pertimbangan secara menyeluruh cenderung untuk mencetuskan konflik yang baharu. Secara keseluruhannya, ketiadaan sokongan emosi dan bimbingan yang sesuai daripada keluarga dan masyarakat dapat menyebabkan masalah ini sukar untuk diselesaikan. Filem ini menggambarkan bahawa isu sosial yang tidak ditangani sejak awal boleh memberi kesan yang sangat jangka panjang terhadap individu serta kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azwalindah dan saya akan membentangkan faktor permasalahan di dalam filem Blood Brother. Dalam filem Blood Brother, antara faktor permasalahan utama yang diketengahkan ialah tekanan ekonomi dan kemiskinan. Kehidupan di bandar yang menuntut kos sara hidup tinggi seperti sewa rumah, makanan dan perbelanjaan harian menyebabkan golongan berpendapatan rendah hidup dalam tertekan. Sebagai contoh, watak Arif dan Jaki yang digambarkan membesar dalam persekitaran keluarga yang serba dalam filem Blood Brother. Peluang pekerjaan halal yang terhad serta desakan kewangan telah meletakkan mereka dalam situasi yang sukar. Akibat tekanan hidup, Jaki akhirnya terjebak dalam dunia jenayah apabila bekerja sebagai silent guard kepada organisasi Naga.
Keputusan ini dibuat bukan atas kehendak sendiri, tetapi sebagai jalan terakhir untuk meneruskan kelangsungan hidup. Faktor permasalahan yang seterusnya ialah pengaruh rakan sebaya dan gangsterisme. Persekitaran sosial yang diketuai oleh kumpulan Samsing menyebabkan geng dilihat sebagai satu bentuk sistem sokongan atau keluarga kedua, terutamanya bagi individu yang kurang perhatian dan perlindungan dalam kehidupan sebenar. Pengaruh kuat daripada rakan sebaya menawarkan kuasa, perlindungan dan rasa diterima sekaligus menarik individu untuk terus kekal dalam kumpulan tersebut. Dalam filem ini, Arif terpedaya dengan konsep brotherhood yang ditekankan dalam kumpulan naga demi membentuk kesetiaan kepada rakan. Arif akhirnya terjerumus dalam aktiviti haram walaupun sedar akan risiko dan akibatnya. Faktor permasalahan yang terakhir ialah konflik keluarga dan trauma lampau. Hubungan antara adik-beradik iaitu Arif dan Jaki digambarkan sebagai renggang akibat isu keluarga yang tidak pernah diselesaikan. Perasaan marah, dendam dan kurangnya kepercayaan antara mereka berpunca daripada pengalaman lalu yang terus dipendam. Situasi ini menjadi lebih ketara apabila hubungan toksik dan dendam lama mempengaruhi cara mereka berinteraksi. Dalam filem ini, trauma lalu membentuk personaliti Arif menjadikannya lebih agresif dan sering bertindak berdasarkan emosi. Setiap keputusan yang diambil dipengaruhi oleh luka lama yang belum sembuh serta konflik keluarga yang berpanjangan. Salam sejahtera, saya Amanda Joen dan akan membentangkan kesan atau implikasi permasalahan dalam filem Blood Brothers. Kesan pertama yang dapat dilihat ialah peningkatan jenayah dan ketidaktenteraman masyarakat. Dalam filem ini, kegiatan geng seperti pergaduhan, ugutan, dan pembunuhan berlaku secara berleluasa. Keadaan ini menyebabkan masyarakat hidup dalam ketakutan dan tidak berasa selamat di kawasan tempat tinggal mereka. Implikasinya, suasana masyarakat menjadi tidak harmoni dan hubungan antara penduduk turut terjejas. Jadi, apabila jenayah menjadi perkara biasa, undang-undang dipandang ringan dan keamanan awam tidak dapat dijamin. Filem ini menunjukkan bahwa masalah jenayah bukan sahaja memberi kesan kepada pelaku, tetapi juga kepada masyarakat yang tidak bersalah. Seterusnya, kesan kedua ialah perpecahan keluarga, di mana konflik antara dua adik-beradik dalam filem ini menunjukkan bagaimana perbezaan prinsip dan keputusan hidup yang salah boleh merosakkan hubungan kekeluargaan. Hubungan yang sepatutnya menjadi sumber sokongan emosi bertukar menjadi punca tekanan dan perbalahan. Implikasinya, keluarga gagal berfungsi sebagai institusi yang membimbing dan melindungi ahlinya. Apabila komunikasi dan nilai kekeluargaan diabaikan, masalah kecil boleh menjadi konflik besar. Filem ini menggambarkan bahwa keruntuhan keluarga boleh mendorong individu terlibat lebih jauh dalam masalah sosial dan jenayah. Kesan terakhir ialah kehilangan nyawa dan keruntuhan masa depan. Penyertaan dalam kegiatan jenayah menyebabkan kecederaan kematian dan trauma emosi. Selain itu, watak-watak dalam filem ini kehilangan peluang untuk membina masa depan yang lebih baik akibat rekod jenayah dan keputusan yang dibuat secara terburu-buru. Implikasinya, masa depan individu menjadi gelap dan sukar dipulihkan. Peluang pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang stabil musnah. Jadi, filem ini memberi pengajaran bahwa setiap tindakan yang salah akan membawa akibat jangka panjang bukan sahaja kepada diri sendiri, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Sekarang kita masuk ke dalam cadangan penyelesaian.
Cadangan penyelesaian yang ingin saya bincangkan ialah program intervensi awal untuk golongan berisiko, khususnya golongan belia di kawasan bandar. Dalam filem Blood Brothers, Bara dan Naga, kita dapat melihat bagaimana watak utama terjebak dengan kegiatan geng dan keganasan akibat tekanan hidup, kekurangan peluang pekerjaan, serta pengaruh persekitaran yang negatif. Golongan belia seperti ini mudah terpengaruh karena mereka tidak mempunyai sokongan yang kukuh atau hala tuju hidup yang jelas. Oleh itu, pihak kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan atau NGO memainkan peranan penting dengan memperluaskan program sokongan seperti kaunseling belia. Kaunseling ini membantu golongan muda mengurus tekanan emosi, kemarahan, dan konflik dalaman agar mereka tidak meluahkan perasaan melalui keganasan atau jenayah. Selain itu, kelas kemahiran dan latihan pekerjaan juga perlu disediakan bagi meningkatkan kebolehpasaran belia. Apabila mereka mempunyai kemahiran dan sumber pendapatan yang sah, kecenderungan untuk melakukan kegiatan jenayah sebagai jalan mudah dapat dikurangkan. Di samping itu, penglibatan mentor community seperti sukarelawan, bekas individu yang telah berubah, atau pemimpin setempat dapat menjadi contoh teladan yang positif. Mentor ini boleh membimbing belia agar membuat keputusan yang lebih baik serta membina keyakinan diri. Kesimpulannya, program intervensi awal ini mampu mencegah penglibatan belia dalam gangsterisme, membina masa depan yang lebih positif, dan seterusnya mengurangkan kadar jenayah serta konflik sosial seperti yang dipaparkan dalam filem ini. Cadangan penyelesaian yang kedua adalah mengukuhkan institusi keluarga. Pengukuhan institusi keluarga sangat penting dalam mencegah masalah sosial dan jenayah. Antaranya ialah dengan menyediakan kaunseling keluarga untuk memperbaiki komunikasi antara ahli keluarga. Selain itu, pendidikan keibubapaan juga diberikan bagi mewujudkan persekitaran keluarga yang sehat dan stabil. Sokongan psikologi turut ditawarkan kepada keluarga yang mengalami trauma. Secara tidak langsung, langkah-langkah ini dapat mengurangkan konflik keluarga yang sering menjadi punca penglibatan dalam jenayah. Cadangan penyelesaian yang ketiga dan terakhir, kerjasama pihak berkuasa dan komuniti. Kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti amat penting dalam menangani jenayah. Rondaan bersama boleh dilaksanakan bagi meningkatkan keselamatan kawasan setempat. Selain itu, kempen kesedaran jenayah dapat memberi pendedahan kepada masyarakat tentang kepentingan menjaga keselamatan bersama. Program pemulihan juga disediakan untuk bekas ahli geng supaya mereka dapat berubah ke arah yang lebih positif. Sekaligus membantu mereka diterima semula dalam masyarakat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Ashrafia Aisyah dan saya akan membentangkan usaha yang telah diambil oleh pihak berautoriti. Salah satu usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak berautoriti ialah program community policing oleh Polis Diraja Malaysia. Program ini diperkenalkan bagi menangani isu keselamatan dan jenayah melalui pendekatan yang melibatkan kerjasama antara pihak polis dan komuniti setempat. Melalui pelaksanaan community policing, hubungan dua hala antara polis dan masyarakat dapat diperkukuh. Komuniti digalakkan untuk berperanan aktif dengan menyalurkan maklumat, bekerjasama dalam aktiviti pemantauan kawasan, serta membina kepercayaan bersama pihak polis. Pendekatan ini membantu mencegah jenayah pada peringkat awal dan mengurangkan risiko masalah sosial dalam kalangan masyarakat. Secara keseluruhannya, usaha ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan awam dan mewujudkan persekitaran yang lebih selamat serta harmoni. Penglibatan komuniti secara langsung bukan sahaja membantu mengurangkan kadar jenayah, malah berkesan dalam menangani isu penglibatan belia dalam aktiviti negatif selari dengan tema yang digambarkan dalam filem yang dibincangkan. Selain itu, program community policing juga membantu dalam pencegahan jenayah di peringkat komuniti.
Melalui kerjasama rapat antara polis dan penduduk setempat, sebarang aktiviti mencurigakan dapat dikenal pasti lebih awal dan tindakan pencegahan dapat diambil sebelum jenayah berlaku. Program ini turut membina jaringan sokongan dalam kalangan masyarakat dengan menggalakkan dan semangat saling menjaga dan tanggungjawab terhadap keselamatan kawasan masing-masing. Jaringan sokongan ini bukan sahaja meningkatkan rasa kepercayaan sesama komuniti, malah mengukuhkan perpaduan sosial. Di samping itu, pendekatan ini berperanan dalam mengurangkan penglibatan belia dalam kegiatan geng dan aktiviti jenayah. Dengan adanya bimbingan, pemantauan, serta sokongan daripada komuniti dan pihak berkuasa, golongan belia dapat dibimbing ke arah aktiviti yang lebih positif dan berfaedah. Mampus lah orang nak cakap apa. Yang penting, kita ada gaya.